Assalamualaikum and hello semua. Nama saya Nina Afiq Akmal bin Hasan dan nombor matrik saya AA180795 dan saya merupakan seorang pelajar daripada Universiti Tun Hussein Al Malaysia Cawangan Pagoh. Dan baru-baru ni saya telah diberi tugasan untuk membuat satu video yang mengupas beberapa jurnal atau topik yang diberi oleh pensyarah saya. So dalam video ini saya akan ceritakan tentang teori dan latar belakang apa itu rangkaian mesh tanpa wayar atau dalam bahasa Inggerisnya mesh wireless network, dan saya juga akan ceritakan operasi macam mana ianya berfungsi. Seterusnya kita akan pergi kepada kegunaannya dalam komuniti dan akhir sekali kita akan pergi kepada kebaikan dan keburukannya. Rangkaian mesh ini merupakan teknologi yang menggabungkan ciri-ciri yang ada pada keluarga processor 802.11. Ia mampu membendung kelemahan yang terdapat pada dua lagi sistem teknologi awan atau lebih dikenali sebagai cloud system mesh, iaitu Wi-Fi dan mesh Wi-Fi. Ia mempunyai banyak ciri-ciri pintar dalam menghantar dan menghalakan data. Antara ciri-ciri pintar yang terdapat pada mesh network ni seperti fleksibel. Peluang untuk terputus sambungan dari rangkaian adalah terlalu minimal dan ketersediaannya atau availability dia hampir mencecah 100%. Dan ia juga mampu membuat pilihan laluan berlebihan yang terbaik sekiranya berlaku kegagalan di dalam sistem tersebut. Terusnya, ciri-ciri backhaul. Backhaul ni ia mampu menghantar isyarat dari laman web jauh atau rangkaian ke laman web lain, biasanya yang berpusat. Dan ia juga mampu menghantar jalur lebar yang tinggi pada kelajuan yang sangat pantas. Terusnya, ia mempunyai perkembangan sendiri atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil ia sebagai self-evolve. Ini kerana ianya berteraskan algoritma yang mengesan laluan terbaik yang harus diambil oleh rangkaian berwayar atau tanpa wayar. Seterusnya, ciri-ciri pintar yang terdapat pada mesh Wi-Fi ini adalah pemulihan sendiri atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai self-recovery. Sekiranya terdapat satu akses rangkaian atau kita panggil sebagai access point, titik akses yang terputus, maka titik akses yang berlebihan atau yang lain-lain akan mengesan kegagalan tersebut dan membuat proses pemilihan pada protokol bersepadu. Dalam proses pemilihan ini, dia cenderung untuk memilih IP yang lagi tinggi untuk menggantikan tepat access point atau titik akses pada bila-bila masa saja. Seterusnya, ciri-ciri pintar yang terdapat pada mesh Wi-Fi ini juga adalah keselamatan. Dua mesh yang mempunyai titik akses dapat mengenali dan berkawan atau dalam bahasa Inggerisnya pairing antara satu sama lain dengan mudah melalui pertukaran mesej antara satu sama lain. Dalam rangkaian mesh 802.11, ia mempunyai pertukaran pairing mesh yang disahkan atau dalam bahasa singkatannya AMPE yang mampu membendung pengguna yang tidak bertanggungjawab daripada menyambung kepada rangkaiannya. Terdapat 9 komponen penting di dalam mesh Wi-Fi ni. Yang pertama adalah access point, AP, titik akses dalam bahasa Melayunya, iaitu access point tanpa wayar. Kedua adalah mesh STA, stesen tanpa wayar yang melaksanakan kemudahan mesh. Yang ketiga adalah mesh gate, iaitu entiti yang mempunyai fungsi STA dari memberi akses kepada sistem agihan melalui medium tanpa wayar atau untuk sel service asas mesh, MBSS, mesh basic set. Seterusnya mesh BSS, set service asas, BSS, basic set service, yang membentuk stesen mesh sendiri. Kelima adalah portal. Portal ni adalah point logik yang membekalkan servis pengamiran, integration service. Yang keenam MCF, iaitu fungsi koordinat yang menggabungkan aspek asas perbalahan dan metod akses berjadual. Tujuh adalah MCCA, iaitu fungsi koordinat kepada MBSS. Ke-8 adalah precursor, iaitu mesh STA yang berjiranan yang mengesan mesh STA sebagai langkah lompatan sebelah mesh STA. 9 adalah sumber. Mesh Wi-Fi ini beroperasi hanya satu node dalam rangkaian jaringan tanpa wayar perlu dihubungkan secara terus. Node berwayar itu berkongsi sambungan tanpa wayar dengan node terdekat yang lain, kemudiannya membahagikan kepada kumpulan node yang berdekatan dan sebagainya. Setiap node tidak memerlukan hubungan dengan apa-apa secara berwayar. Ia hanya memerlukan bekalan kuasa seperti bateri, solar dan sebagainya. Node kebiasaannya boleh berada di kawasan terbuka seperti di luar rumah,
di bangunan-bangunan dan sebagainya, namun tetap memerlukan perlindungan. Kegunaannya di dalam komuniti. Mesh Wi-Fi ni digunakan secara banyak di dalam negara yang membangun. Ianya berguna di negara-negara tanpa infrastruktur yang berwayar yang luas seperti perkhidmatan telefon atau seterusnya. Mesh Wi-Fi banyak digunakan di kawasan terpencil. Ianya kerana nod akan dipasang dari titik akses berwayar terdekat yang tersedia di kawasan yang sukar dijangkau. Seterusnya, Mesh Wi-Fi banyak digunakan di dalam sistem pendidikan. Ianya kerana banyak kolej, universiti dan sekolah menengah menukar seluruh kampus mereka menjadi rangkaian jaringan tanpa wayar. Seterusnya, Mesh Wi-Fi banyak digunakan di dalam bidang kesihatan. Ianya kerana nod mesh tanpa wayar dapat menyelinap di setiap sudut dan menghantar isyarat jarak dekat melalui kaca tebal seperti di makmal, bilik bedah dan bilik operasi. Jadi, apakah kebaikan dan keburukan yang terdapat pada Mesh Wi-Fi ni? Kelebihan dia yang pertama ialah ianya mudah dirancang dan disebar. Ianya kerana nod pintar yang bermaksud kurang tinjauan, nod terbuka atau tertutup boleh wujud bersama. Yang kedua, permintaan backhaul dikurangkan atau dilonggarkan. Ini kerana beberapa nod mampu menggunakan lebih dari satu garisan tanpa wayar ataupun yang berwayar yang khas, sama ada dari satu titik ke satu titik yang lain atau dari satu titik ke banyak titik-titik yang lain. Tiga, ianya mempunyai ketahanan. Pak data yang mempunyai laluan yang banyak dan boleh menetapkan laluan yang baru mengelilingi nod-nod yang gagal atau menelusi atau menembusi gangguan kepada pengguna. Keempat, perluasan. Nod yang baru dapat memasuki ke dalam rangkaian secara mudah. Kekurangan yang terdapat pada Mesh Wi-Fi pula ialah kependaman atau dalam bahasa Inggerisnya latency. Ini kerana semakin banyak nod yang terdapat di dalam rangkaian, ini akan menyebabkan semakin banyak lopong pada laluan trafik, lantas menyebabkan peningkatan kependaman atau peningkatan latency. Kelemahan kedua yang terdapat pada Mesh Wi-Fi pula adalah keselamatan. Ini kerana komunikasi antara satu titik ke satu titik yang lain adalah senang untuk dijangka. Maka titik akses yang tidak bertanggungjawab dapat menyelinap masuk dalam sistem ini dengan mudah. Yang ketiga adalah penyebaran rangkaian tanpa kenaikan. Mesh tidak menyandarkan kepada pendekatan bertahap atau berperingkat. Mereka memerlukan binaan yang hampir siap sepenuhnya dengan kawasan yang mempunyai liputan untuk digunakan. Kekurangan Mesh Wi-Fi yang terakhir adalah scalability. Rangkaian mesh yang tunggal tidak berskala kerana kapasiti sistem ini dikurangkan manakala titik akses atau access point mesh pula ditambah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.